بكل شيء علما وقضى بما يريد حكمة وحكما أنعم بنعم ابتلاء وامتحانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حيث ما كنتم فإن الله يعلم سركم وعلانيتكم. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan. Taatilah perintahnya dan jauhilah segala larangannya. Saudaraku, sebagai lanjutan bagi penghayatan kita terhadap surah Al-Kahfi, marilah kita hayati kisah yang berlaku antara Nabi Musa AS dengan seorang hamba Allah yang diberikan ilmu dan hikmah. Ada pendapat ulama tafsir yang menyatakan hamba tersebut ialah Nabi Khidir AS. Kisah tersebut terakam dalam surah Al-Kahfi ayat 60 hingga ayat 83. Terlalu banyak pengajaran dan hikmah yang boleh diraih dari kisah ini. Lebih khusus lagi pengajaran dan hikmah berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-65 daripada surah Al-Kahfi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Yang bermaksud, lalu mereka didapati seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami kurniakan kepadanya rahmat dari kami, dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu dari sisi kami. Dari ayat ini kita dapat merumuskan bahawa segala ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada Nabi Musa ilmu. Allah juga mengurniakan pada Nabi Khidir ilmu yang tertentu seperti yang dinyatakan pada ayat sebelum ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memberikan ilmunya kepada sesiapa yang dia suka. Malah dalam kisah ini, ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir AS tidak dimiliki oleh Nabi Musa AS. Sedangkan Nabi Musa adalah di kalangan Nabi Ulul Azmi. Namun baginda tetap diingatkan untuk bersabar oleh Nabi Khidir AS pada ayat selepas ini. Dengan itu, usahlah kita merasa diri kita ini mengetahui segala-galanya. Beringatlah selalu bahawa ilmu Allah itu luas. Pasti ada yang kita terlepas dan tidak ketahui. Dan ilmu yang kita tidak ketahui itu pula mungkin dimiliki oleh seorang anak kecil, orang muda, maupun mungkin seorang pelajar. Saudaraku, firman Allah pada ayat selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Yang bermaksud, lalu Musa berkata kepada yakni Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajar kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan padamu? Surah Al-Kahfi ayat 66. Pada ayat ini Allah menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya adab seorang murid terhadap gurunya. Ketika memohon untuk berguru, Nabi Musa menggunakan kalimat memohon izin sebagai tanda merendahkan diri. Berbeza dengan sebahagian individu hari ini
yang tidak mudah dinasihatkan, apatah lagi sekiranya yang menegurnya orang yang dianggap lebih rendah martabat daripadanya ataupun lebih kurang ilmunya. Mengapa ini terjadi? Apabila rasa sombong meliputi diri kita tanpa kita sadari, itu mengakibatkan seorang itu kadang-kala terlupa dirinya sendiri. Yang namanya orang yang berilmu akan menganalisis setiap maklum balas dan memperbaikinya. Bahkan insan yang berilmu, semakin beliau berilmu, semakin sikap tawadhu' ataupun merendahkan diri dan berlapang dada. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidakkah seseorang itu merendahkan diri kerana Allah, melainkan pasti Allah akan mengangkat darjatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran adab dan etika seorang dalam menuntut ilmu. Firman-Nya dalam ayat 67 hingga ayat 69 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala innaka lan tastati'a ma ya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insyaallah sabiran wa la asilaka amra. Yang bermaksud, ia menjawab, sesungguhnya engkau wahai Musa tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan sabar terhadap perkara yang engkau tidak mengetahuinya secara meliputi? Nabi Musa berkata, engkau akan dapati aku insya-Allah orang yang sabar, dan aku tidak akan membantah sebarang perintahmu. Amat benarlah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih ilmu yang benar serta tepat memerlukan kepada kesabaran dan juga usaha yang berterusan. Adapun apa yang kita saksikan berlaku sekarang ini, ramai yang tergesa-gesa ingin mendapat maklumat agama, namun tidak diperhatikan dari mana sumber ilmu tersebut. Ilmu yang diperoleh dari lelaman internet tanpa berguru bukanlah ilmu, akan tetapi ia hanya merupakan maklumat saja. Ada kemungkinan ia salah, dan walaupun sekiranya maklumat itu betul, adalah penting untuk mendapat kefahaman yang lebih tepat, dan ini memerlukan kepada penjelasan seorang guru yang muktaraf ataupun yang diakui. Semoga dengan kita menghayati pengajarannya dan memelihara hikmah yang terkandung di sebalik kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir tadi, kita mampu berusaha menjadi seorang yang berilmu, beradab dan berakhlak mulia, sebagaimana seorang yang layak digelar ahli ilmu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wal Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum jami'an alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa yaghfiru fa ya mustaghfirin wa ya najatat taibin. Amin. Amin. Amin ya muwaffiqat ta'i'in wa waffiqna li ta'atika ajma'in wa tub 'alaina wa 'alal muslimin واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم نستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بالغريم بجهد بي وكفر وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الخلق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغرر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهى أمنه عنه وزجر.
ala sallu wa sallimu ala nabi Mustafa khairul anam faqad amarana Allah bidzalika hazu qala fi kitabil aziz inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid warḍahum 'anil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqi sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa ana mawfihim bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat Allahumma bina kalimatal islam wa warfa'na bina rayatal Quran Allahumma inna nas'aluka an tufaqihna fi dinina wa an tumina ma yanfa'una wa antafa'na bima 'allamtana Allahumma hayli hadhihi al-umma min amriha rasyada Allahumma yabbik kalimat hadhihi al-umma 'ala al-huda wa quluba 'ala at-tuqa wa anfusa 'ala al-mahabbah وعزائمها على العمل الخير وخير الأمل اللهم أجعل يومنا خيرا من أمسنا وأجعل غدا خيرا من يومنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجر من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأحسنا ولا تقصر علينا وارض عنا وأرضنا ربنا جعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك التوابين وإليك المنيبين ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وجد دعواتنا ونر قلوبنا وسمع ألسنتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لا تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكرون واشكروا عليه يذكرون واسألوه منه يؤتيكم ولذكر الأكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله